Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita saudara-saudari dalam program online Ayuh Malaysia Show. Satu siri diskusi yang kita buat bersempena dengan kempen Ayuh Malaysia yang dilancarkan oleh tim ataupun saudara Rafizi Ramli. Fokus kepada kempen Ayuh Malaysia ini ialah ingin mengetengahkan kepada isu-isu dasar yang seharusnya menjadi tumpuan dalam negara kita. Banyaklah isu-isunya, boleh tengok di ayuhmalaysia.org. Kita bincang isu makanan, kita bincang isu tenaga, kita bincang isu TVET, pendidikan dan sebagainya. Isu-isu yang seharusnya kita kata perlu berlaku ronjakan penting terhadap situasi keadaan kehidupan rakyat Malaysia pada hari ini. Dan hari ini topik yang kita rasa bukan tak kurang penting, memang penting, yang baru-baru ni menghantui kita, mengejutkan kita. Ada yang cemas, ada yang gelabah tentang isu keselamatan makanan ataupun kedaulatan makanan. Apa yang kita kecoh baru-baru ni, kita kecoh isu harga barang naik. Kita kecoh isu tiba-tiba ayam hilang dari pasaran, tiba-tiba muncul semula dan hilang, tiba-tiba muncul dengan lebih gemuk ayamnya. So benda-benda begini yang membingungkan kita 2-3 hari ini. Dan perbincangan di peringkat dunia tu mengatakan kita sedang menghadapi satu situasi dunia ataupun negara yang ketandusan makanan dan akan menyebabkan berlaku lonjakan harga dan sebagainya. Dan seperti biasa, untuk mengupas topik ini, untuk membincangkan isu ini secara lebih mendalam, bersama kita sekali lagi saudara Rafizi Ramli. Kita kata tetamu tetap kepada Ayuh Malaysia Show. Ada tetamu lain ke? Setakat ni tetamu tetap yang akan mengupas topik yang akan kita bincangkan. Yang pertama kita dah bincang isu soal harga barang, kita dah bincang yang lepas tentang isu M40. Hari ini mungkin terkait juga Saudara Fizi, dan dia memang berkait rapat. Baik Saudara Fizi, lagi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah kenapa masalah baru-baru ini berlaku dan di mana masalahnya, di mana puncanya dan apa hala tuju negara kita. Apakah kedaulatan makanan negara kita ni selamat? Perlukah rakyat bimbang? So untuk permulaan ni mungkin Saudara Fizi boleh hurai dulu tentang isu kedaulatan makanan atau masalah yang berlaku baru-baru ni. Soal ialah dia food security ni ada banyak nama dalam bahasa Melayu kan. Ada orang sebut kedaulatan makanan, keselamatan makanan. Saya akan guna keterjaminan makanan. So food security tu kalau dalam konteks yang kita bincang ialah keterjaminan makanan kan. Dia bukan soal baru. Malah ia telah mula dibincangkan seawal 2003-2004. Walaupun pada ketika itu soal keterjaminan makanan tidak diolah dari segi kita tak cukup makanan. Pada ketika itu kebimbangan negara ialah apabila aliran wang tunai keluar kita itu terlalu tinggi akibat daripada kebergantungan kita kepada makanan import. Sebab itu apabila Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri, dia cuba mengalihkan fokus negara daripada soal projek besar, industri besar, supaya juga mengambil berat tentang pentingnya industri makanan, industri pertanian yang menjadi sebahagian daripada rantaian nilai makanan, kerana itu akan membantu kita mengurangkan aliran wang keluar. Jadi dia bukan soal baru, dia memang soal yang telah lama dibincangkan kerana sudah hampir 2 dekad sebenarnya negara kita bergantung 90% kepada import luar makanan. Cuma kebelakangan ini kebimbangan itu bukan soal semata-mata makroekonomi, dia bukan soal aliran wang tunai keluar semata-mata, tetapi memang makanan tak cukup. Dan itu disebabkan beberapa perkara. Satu ialah yang terbaru kita tahu tentang perang yang berlaku. Kemudian kita juga tahu tentang COVID. Jadi bila ada wabak COVID selama 2 tahun,
itu menjejaskan contohnya sektor pengeluaran pertanian. Jadi bukan sahaja kita bergantung kepada luar negara, tetapi kalau kita ada wang pun, kita mungkin tidak boleh membeli ataupun mendapatkan bekalan makanan itu dengan secepat mungkin. Kalau kita nak cepat, kita mungkin kena bayar lebih, dan itu timbul soal wang dan sebagainya, kan. Ada juga benda-benda yang tidak dilihat dengan atau dikupas dengan lebih serius di Malaysia, contohnya yang akan ada kesan besar kepada soal keterjaminan makanan di masa hadapan. Contohnya perubahan iklim. The climate change is here. Sama ada kita dekat Malaysia ni nak mengaku ataupun tidak, kita boleh salahkan semua menteri salah itu, salah ini, kan. Menteri macam-macam lah menteri sekarang ni, kan. Tapi dia fenomena dunia. Cuaca yang berlaku sekarang, banjir lah dekat Malaysia, kadang-kadang ada taufan kecil lah. Kalau kat Sungai Besi ni, gempa bumi dah 2 kali dah. Yang berlaku di Sabah lah, berlaku di tempat lain, kami boleh merasa di sini. Jadi perubahan iklim dunia ini ada kesan yang besar kepada pertanian. Kerana mungkin tuaian akan jadi lain, dari segi produktiviti akan jadi lain, dan kalau bencana alam berterusan, dari segi kesuburan tanah, segala-galanya. Jadi walaupun contohnya kalau kita selesaikan soal perang, walaupun kalau kita kata kita ada wang banyak dan kita boleh terus import makanan, tetapi kita juga perlu berpandangan hadapan bahawa soal keterjaminan makanan ini dia sangat berkait rapat dengan perubahan iklim, dan dalam 2-3 dekad yang akan datang, pengeluaran pertanian di seluruh dunia akan terkesan besar daripada perubahan iklim. Kalau kita tidak mengambil langkah daripada sekarang dan duduk saja, tak buat apa, bukan saja soal ayam tak cukup, semua ni, kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam 2-3 dekad akan datang. Yang tua-tua menteri tu tak apalah, dia dah mungkin dah mati masa tu, kan. Aku rasa kau dengan aku masih lagi hidup. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan merasa kesan kepada bekalan makanan tu yang jauh lebih dahsyat daripada yang kita ada sekarang. Jadi sebab itu soal keterjaminan makanan ini bukan soal populis. Orang dekat luar tu dia kata, biasalah pembangkang, kalau harga barang naik sedikit, kamu dah mula bising. Ini soal yang cukup penting, sama penting dengan soal perumahan, soal pekerjaan dan sebagainya, kerana terutamanya mereka yang memikul tanggungjawab. Dia bukan soal untuk merancang dan menguruskan sehari demi sehari. Sepatutnya mereka perlu mengambil pandangan yang jauh ke depan bahawa kalau kita tidak lakukan sesuatu sekarang dengan segala yang sedang berlaku ini, maka 2-3 dekad daripada sekarang, dia bukan soal keterjaminan makanan dah, dia akan menjadi krisis makanan, kan. Dan kita dah tengok benda-benda ini berlaku dalam perkara-perkara lain. Orang bising pasal banjir ni lama dah. Orang bising pasal alam sekitar ni lama dah. Tapi kita selalu rasa, ini masalah negara lain. Ini masalah Mat Saleh, kan. Sekarang kita melalui sendiri bahawa bencana paling besar di negara ini, dan kita bukan sekarang, daripada 2004, 2014, 2015 di Kelantan pernah berlaku, di Terengganu pernah berlaku, kemudian di Selangor, kemudian sekarang di Kedah, kan. Dia sudah menjadi bencana alam besar-besaran. Dia bukan sahaja mengorbankan banyak nyawa, menyusahkan, tapi dia mengambil sumber kewangan yang cukup besar apabila kita perlu menanganinya dalam keadaan yang kita tidak merancang. Macam itu jugalah keterjaminan makanan. Kalau kita tak rancang dan kita tidak bincang dan kita tidak tekan ahli politik kita daripada sekarang, itu yang orang Melayu kata, bila dah terantuk bau dan mengadah, maksudnya bila dah kena baru terkapai-kapai. Bila dah terkapai-kapai tu, kita kurang pilihan. Jadi sebab itu kita cuba nak tumpukan kepada soal keterjaminan makanan daripada sekarang. Baik, Saudara Fizi. Mula-mula saya bila membincangkan topik keterjaminan makanan ni, memang seperti orang biasa, betul ke kita akan mengalami masalah krisis makanan? Betul ke ni?
pembangkang ni macam biasalah, mengada-adakan atau apa kita kata melebih-lebih dalam mempropagandakan satu benda. Cuma bila saya membaca sendiri data ataupun keadaan situasi import makanan pada kita, beras kita masih import 30% lagi. Even daging lembu, kita hanya produce dalam negara kita ni 22%. Selebihnya kita import. Produk-produk tenusu, jagung. Kenapa harga ayam naik? Harga ayam naik memanglah ayam, bekalan ayam mencukupi dalam negara kita. Tapi jagung ni mahal. Mahal dan terpaksa import dan menyebabkan harga terpaksa melambung. Dan ini situasi yang kita rasa real benda ni. Benda ni dalam masalah. Saudara Fizi, tanpa memperemehkan usaha-usaha kaki tangan awam kerajaan. Kita ada banyak rancangan fizikal negara, rancangan agro, macam-macam rancangan. Tapi sampai hari ini kalau kita tengok data guna tanah, untuk industri, untuk tanaman industri 5 juta untuk sawit. Untuk tanaman makanan hanya 700,000. 1:7. So kita tak faham Saudara Fizi, kalaulah benda ini dibincangkan sekian lama, mengapa situasinya masih begitu pada hari ini? Apa kerajaan melihat kepada usaha nak istilahnya sara diri makanan yang mencukupi dalam negara kita? Ya, saya tak tahulah apa yang dia duk fikir kan. Rancangannya banyak tu. Cuma sebenarnya ini biarlah hasil daripada perancangan ekonomi dulu-dulu yang bermula dengan baik. Tetapi akhirnya dia menjadi ketagihan kepada golongan elit dan orang kaya dan juga yang berkait dengan ahli politik. Sebab dalam tahun-tahun 60-an, awal 70-an, kita mungkin tidak ada masalah sangat dengan soal makanan. Masalah utama kita pada ketika itu ialah kemiskinan. Jadi kita perlu mencari jalan untuk melibatkan seberapa ramai yang miskin ini untuk menanam apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris commodity crop, ataupun tanaman komoditi yang boleh diniagakan supaya pekerjaan itu boleh mendapat hasil. Sebab itu daripada 60-an, 70-an, seluas-luasnya tanah digunakan untuk beberapa tanaman komoditi ini, terutamanya ialah getah kemudian sawit kan. Jadi Malaysia pada satu ketika menjadi pengeluar sawit terbesar dunia, sekarang nombor 2 lah di belakang Indonesia kan. Jadi bila sawit itu mendatangkan hasil yang besar, dia bukan lagi menjadi pertanian kecil-kecilan, dia menjadi satu industri. Sebab itu kita ada syarikat-syarikat besar yang mula membuka ladang besar-besaran dan mengambil tanah besar-besaran untuk mengusahakan ladang sawit. Kemudian melalui Felda pula, tanah dibuka besar-besaran untuk diberikan kepada peneroka-peneroka Felda. Dan untuk sekian lamanya, hampir 3-4 dekad, selain daripada ekspor minyak mentah petroleum, ekspor sawit adalah apa yang kita panggil sebagai sumber aliran tunai yang stabil kepada negara. Jadi lama-lama negara menjadi ketagihan kepada perkara ini kerana sawit ini dilihat sebagai satu industri yang benar-benar mendatangkan wang dan ramai orang jadi kaya, menjadi tokai sawit, syarikat peladangan jadi kaya, ada orang yang peneroka jadi kaya dan sebagainya kan. Jadi kesannya ini lama-lama negara merasakan, dan bila saya sebut negara ni saya tak sebut pimpinan sajalah, kita sebagai masyarakat pun kita melihat sebagai bahawa sektor pertanian pemakanan ini tidak penting, kerana kalau ada duit boleh beli. Dan buat apa kita nak tanam kalau dia tidak mendatangkan hasil? Baik kita kerja lain, buat peladangan supaya dengan wang yang kita ada tu kita boleh beli kan. Dan apabila guna tanah dah jadi sebegitu rupa seperti yang Syuk sebut tadi, akhirnya kita makin bergantung kepada import dan import dan import,
Sehingga sekarang sektor pertanian tidak dilihat sebagai sektor yang ada potensi ekonomi, kan. Kita sentuh kemudianlah soal segala jenis perancangan wang yang telah habis bilion-bilion tetapi tidak hasil ini. Tetapi sebagai masyarakat pun kita tidak melihat sektor pertanian sebagai sektor yang ada potensi kerjaya, ekonomi masa depan. Kalau tengok kepada gaji purata, pendapatan purata mengikut sektor, kan, kita ada sektor perkilangan, sektor perkhidmatan, sektor pelumbungan, sektor pertanian. Yang paling tinggi pelumbungan lah, 4,000 lebih. Kalau orang minyak semua ni kan, kalau sektor perkhidmatan dalam 2,000 lebih, perkilangan. Yang paling rendah, sangat rendah ialah sektor pertanian. Berdasarkan kaji selidik Jabatan Statistik 2019, gaji atau pendapatan purata pekerja di sektor pertanian ialah 1,800 sebulan. Jadi di sini kalau saya nak kritik, di sini boleh kritik kerajaan dan penggubal dasar. Ini termasuklah yang menjadi menteri, termasuklah juga sebahagiannya ialah ahli-ahli parlimen kita sendiri pun, kerana mereka sepatutnya berpandangan lebih jauh dan melihat kalau perkara ini berterusan, maksudnya sektor pemakanan, perindustrian tani bukan saja tidak menjadi penting tetapi hanya melepaskan batuk di tangga, bising, tapi dia tidak berhasil, dia akan ada kesan sampai sekarang, kan. Jadi sebab itu sekarang kita sampai ke peringkat bila kita bincang soal keterjaminan makanan ini, dia sampai keputusan itu akan menjadi keputusan yang sukar, kerana akan ada pihak yang kata kalau kita nak beralih kepada pertanian, maka itu bermakna kita akan gunakan lebih banyak tanah kita untuk tanaman makanan dan pertanian, maka kita akan hilang wang daripada ekspor sawit. Siapa nak bayar? Akan ada orang yang mendapat pendapatan daripada sektor tanaman komoditi ni yang kata kami nak makan apa kalau kami tak tanam, kan. Jadi sebab itu ia hanya boleh dibuat, maksudnya menyelaraskan kembali guna tanah kita supaya dilebihkan dan memberi perhatian kepada pertanian, memastikan bahawa sektor pertanian ini berdaya saing dan mampu menawarkan gaji yang baik, supaya anak muda, orang ramai kata berbaloi sebenarnya buat ini kerana kami boleh hidup. Dan itu hanya boleh berlaku kalau ia menjadi dasar yang benar-benar dipacu oleh kerajaan daripada Perdana Menteri. Dia tidak boleh hanya slogan ataupun umum dan sebagainya, seperti mana dalam tahun 50-an, 60-an, 70-an apabila kita memacu ekonomi untuk menjadikan tanaman sawit sebagai industri utama negara, maka kita juga perlu menumpukan seluruh tenaga dan juga pimpinan dan wawasan daripada pimpinan yang ada untuk kita, dalam bahasa Inggeris kata pivot lah, untuk kita beralih daripada tanaman komoditi kepada tanaman makanan. Dan perkara ini kalau tidak mampu dilaksanakan oleh kerajaan, maka dia tidak akan berhasil kerana dia melibatkan perkara yang rumit. Dia melibatkan guna tanah, dia melibatkan kita mesti sedikit demi sedikit beralih daripada tanaman komoditi kepada tanaman makanan. Dia melibatkan rangka ekonomi, dia melibatkan teknologi, dia melibatkan banyak benda. Dan setakat ini, benda yang paling hebat yang menteri-menteri pernah sampai ialah dia akan kata tanamlah lada sendiri, kan, kurangkanlah makanan. Itu yang aku kalau yang paling hebat dia katalah kalau kos sara hidup meningkat, kurangkan hidup lah. Kan? Jadi itu benda yang paling hebat tau, suruh tanam. Tapi dia takkan jadi kerana pivot ini, peralihan ini adalah peralihan nasional yang perlu digerakkan sepenuhnya daripada atas. Dan yang itu yang tak berlaku sekarang. Saudara Fili ada sebut tadi tentang usaha ini perlu digembeling daripada atas sampai ke semua, sampai ke bawah lah.
ada dua benda yang saya nak tanya pada Saudara Fizi. Datang untuk atasi, saya rasa, situasi yang mengejut ini, kerajaan mansuhkan permit AP. Permit import ni dimansuhkan. Maknanya boleh import dengan lebih murah. Usahawan-usahawan ni yang perlukan makanan-makanan import ni, mereka boleh import dengan lebih murah. Ada ahli ekonomi pula kata benda ni boleh buat tapi sementara, tak sihat, kerana dia akan menyebabkan sara diri tadi lebih teruk. Dan itu yang pertama, saya nak Saudara Fizi komen mansuh permit ni. Yang kedua, macam biasalah cadangan daripada Muhyiddin Yassin, cadangan tipikal orang kerajaan, aktifkan semula majlis khas. Ada majlis lagi ke? Aktifkan semula, maknanya pernah ada. Majlis apa? Saya pun tak pasti. Majlis import permit ke apa dia? Majlis khas berkenaan security makanan. Itu typical idea lah yang selalu keluar. So ada dua benda yang saya minta Saudara Fizi komen kat situ. Tak, saya pernah sebut sebelum ini soal harga barang, soal kos sara hidup, terutamanya yang bersabit dengan barang, bukan perkhidmatan, barang yang kita beli kan. Ini soal bekalan, supply side. Memang betul kalau yang berlaku sekarang ni macam ayam ke apa, dia sebab, salah satu sebabnya ialah kerana permintaan naik mendadak. Kerana sebelum ini orang tak boleh buat kenduri, tiba-tiba boleh buat kenduri. 2 tahun semasa COVID, bila tak ada keraian dan sebagainya. Jadi sudah tentu kalau kita penternak ayam, orang tak banyak majlis, permintaan tu turun semasa 2 tahun lockdown, PKP. Jadi penternak tu pun dia pun kurangkan jugalah, sebab siapa nak makan ayam dia ni kan. Tiba-tiba boleh buka. Bila boleh buka, maka dia naik mendadak lah. Jadi bila naik mendadak tu, tambah pula dengan kelemahan mata wang negara, kemudian harga biji rai naik mendadak, harga dedak, dia datang bertalu-talu. Itu yang harga ayam naik. Jadi bila orang nak ayam ni, ayam tak ada, harga naik macam mana pun orang beli. Jadi dia ada kekurangan bekalan yang mendadak. Dalam keadaan itu, betul lah kita, seperti saya selalu sebut, bahawa kita kena tumpu kepada soal supply side di sebelah bekalan. Janganlah suruh orang berhenti makan ayam, dia tak jadinya kan. Jadi dalam keadaan tertentu, sudah tentu kalau kita membenarkan lebih banyak bekalan dibawa masuk, itu akan mengurangkan tekanan kepada bekalan dalam negara. Kan? Sama ada dia satu penyelesaian jangka panjang atau tidak, dia bergantung kepada beberapa perkara lah. Contohnya, kalau tidak ada usaha dibuat untuk memperkasakan industri bekalan tani negara, lama-lama kita jadi bergantung kepada luar negara juga. Sementara harga dia masih murah, kita okey lah. Sebab itu ada juga satu bahaya. Kalau kita 100% buka seluas-luasnya tanpa kita perkasakan bekalan daripada tempatan, sudah tentu masa kita ada wang, masa ringgit masih okey, kita boleh beli kan. Kalau tiba-tiba tak okey, kita mati juga kan. Sebab itu yang terbaiknya bagi saya begini. Kenapa kita sepatutnya membenarkan import ialah untuk kita pertama mengendalikan gangguan bekalan seperti yang berlaku sekarang. Tetapi untuk jangka masa yang panjang ialah supaya kita menyuntik persaingan dalam negara. Persaingan bekalan. Sebab begini, kalau tak ada import langsung, kita tak benarkan langsung nak import core base pun kita kena ada permit import. Yang ekstrimnya dia boleh jadi begini, dia jadi monopoli dalaman. Maksudnya kita bergantung 100% kepada bekalan dalam negara. Jadi dia boleh menaikkan harga ikut suka dia kalau ada gangguan bekalan kan. Kalau ada import daripada luar negara, tetapi pada masa yang sama, kerajaan, sektor swasta, GLC memberi tumpuan untuk membina dan memperkasakan industri bekalan makanan yang boleh berdaya saing. Maksudnya it's a sustainable business in the long run.
Maka dia nak mahal sangat tu, dia nak monopoli tak boleh juga, because kalau dia mahal sangat akan ada yang bawa import kan. Jadi dalam sebuah ekonomi yang terbuka seperti kita, sepatutnya begitulah jalannya. Tetapi bergantung kepada seberapa banyak yang kerajaan boleh bantu dan boleh selaraskan kegiatan ekonomi supaya pada awalnya ini industri bekalan makanan dan tani kita boleh bertapak. Bila saya kata industri bekalan makanan dan tani ini, bukannya tanam ayam 5 ekor, tanam pula, pelihara ayam 5 ekor. Saya kat kampung, mak ayah saya memang semua dia dah buat sendiri dah. Dia kelapa dia pun dia jual, yang dia makan dia jual, ayam kampung pun dia ada semua kan. Cukuplah untuk dia, tapi kalau contohnya dia ada anak 5, memang tak sempat nak tanam ayam, nak pelihara ayam tak sempat lah kan. Jadi bukannya tu yang kadang-kadang menteri ni dia macam melawak tau. Dia kata, kita tanam ayam, kita pelihara ayam sendiri, kita tanam pokok sendiri. Itu untuk mengurangkan belanja seharian. Daripada kita beli sayur RM5, kita tak payah beli sayur. Betul. Tetapi untuk memastikan keterjaminan makanan, maka industri makanan dan bekalan itu mestilah pada skala industri, bukannya pelihara 5 ekor ayam kan. Jadi kecuali kerajaan melaraskan ekonomi untuk membina keupayaan industri tani dan sektor makanan ini supaya dia boleh berdaya saing pada skala yang diperlukan. Dan skala yang diperlukan, masalahnya begini, dia memerlukan pelaburan yang tinggi. Betul. Dia memerlukan teknologi yang tinggi. Dia memerlukan 4-5 tahun yang awal itu supaya dia membina kapasiti apabila dia dah mula mendatangkan hasil yang cukup untuk kita boleh bekalkan dalam negara. Yang lebih itu kita boleh mula jual di luar negara kan. Itu yang masalah dia. Kerana kalau nak harap graduan biasa buka tanah dan sebagainya, cukup untuk dia. Tetapi rancangan untuk membawa kapasiti bekalan industri tani negara pada skala yang boleh membawa kepada keterjaminan makanan, benda itu takkan jadi. Saudara Fizi, tentang yang Fazal Muhyiddin suruh buat majlis semua tu, tak payah komen. Itulah, saya rasa pun rakyat sendiri pun boleh judge. Letih dah majlis demi majlis ni kan. Tentang isu, ada pandangan yang mengatakan, soalan yang saya rasa valid juga, saya pun nak tahu juga tentang benda ni. Untuk, saya tak tahu saudara Fizi lebih mahir dalam bab ni, untuk majukan tanaman industri. Aku tak mahir, aku bukan petani tau. Sawit. Tapi yalah. Kita ada Felda. Kita ada macam-macam. Petronas untuk bangunkan petroleum dan sebagainya. Macam mana dalam bab makanan negara kita? Ada tak usaha-usaha sebegitu sepanjang Malaysia ni wujud, khusus agensi ataupun unit yang nak mengusahakan makanan seperti mana sawit diusahakan, petroleum diusahakan, ada tak? Ini banyaklah lembaga demi lembaga ni kan. Tetapi industri tani dan bekalan makanan ni dia sebuah industri komersial kan. Kita bukan tanam makanan zaman batu cukup untuk kita makan je. Kita perlu menghasilkan makanan itu pada unit kos yang murah supaya kita boleh dapat untung dan kita boleh jual, dan keuntungan itu kita boleh laburkan balik supaya dia menjadi lebih besar kan. Sebenarnya perkara ini boleh dipertimbangkan dengan mudah oleh kerajaan sebab kita sudah ada badan-badan ataupun syarikat-syarikat berkaitan kerajaan yang boleh diberikan mandat. Contoh yang baik ialah Felda. Felda ada 2 kumpulan guna tanah. Satu ialah Felda mengusahakan ladang-ladang atau plot-plot peneroka. Peneroka setiap satunya ada 10 hektar, 10 hektar, 10 hektar. Tak banyak peneroka yang mengusahakan ladang kelapa sawit mereka sendiri. Mereka lantik anak syarikat Felda Teknoplan untuk mengusahakannya ini. So itu satu kumpulan guna tanah kan. Satu lagi ialah ladang-ladang milik Felda yang kini disewakan kepada FGV contohnya kan. Jadi
Kalau syarikat swasta, kita nak paksa dia, tak boleh kerana itu hak dia, dia nak tanam apa dan sebagainya, tanah dia, hak dia kan. Kerajaan hanya boleh melaksanakan dasar supaya ada nilai komersial kepada industri tani, supaya lebih banyak syarikat peladangan mula memberi fokus kepada industri tani berteknologi tinggi untuk mendapat nilai. Benda itu boleh dibuktikan terlebih dahulu. Bisnes ni sama lah Syuk. Kalau mula-mula ada orang pergi buka kedai nasi lemak kat situ, kemudian dia laku, orang lain pergi buka lah. Dia mula ada buka dan mula ada persaingan. Tapi selagi tak ada orang tunjukkan benda itu berlaku kan. Jadi sebab itu, kerajaan berada di dalam kawalan mereka, baik secara swasta, baik secara berkanun, baik secara agensi. Kalau Felda kita dah sebut, kita juga ada Felkra, kita juga ada Risda. Jadi kerajaan sebenarnya mempunyai kuasa dan pengaruh kepada sebahagian besar guna tanah di negara ini. Kalaupun dia tidak boleh mempengaruhi syarikat-syarikat peladangan besar kerana itu milik mereka, tetapi mereka boleh memberikan insentif, menjalankan program, membuat dasar terus bahawa sebahagian guna tanah yang di bawah kawalan mereka boleh mula beralih kepada pertanian makanan komersial. Baik, itu yang pertama. Maksudnya guna tanah itu, kalau ada orang kata, alah ni susahlah nak tukar tanah orang, sebenarnya ada dalam kawalan mereka. Pertama. Yang kedua, soal modal. Kalau syarikat swasta, dia pinjam duit, modal dia. Lepas tu, kalau dia nak tukar kepada pertanian, dia kena buktikan sama ada kepada bank ataupun kepada pelabur bahawa bila kami berhenti tanam sawit, kami mula tanam makanan ini, nilai pulangan kepada pelaburan itu tetap sama. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Jadi itu menyebabkan yang swasta ni dipikir dua kali. Tapi bayangkan kalau yang syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ataupun yang Felda, modal itu bukan datang daripada swasta, modal itu datang daripada duit rakyat. Sebab itu kadang-kadang yang berkaitan kerajaan atau agensi ni, dia tak kisah duit hilang. Sebab kalau dekat syarikat swasta, duit hilang satu hal, nak bayar loan dan sebagainya. Yang kerajaan ni, duit ini diberikan hasil cukai rakyat sebagai modal kepada syarikat atau agensi ini kan. Itulah yang bermulanya Felda, yang bermulanya Felkra, yang bermulanya FGV dan sebagainya kan. Jadi atas dasar itu, kalau kerajaan ingin melaraskan balik sektor di negara ini untuk menjadikan sektor pertanian, pemakanan, industri tani ini sebagai sektor berteknologi tinggi yang utama bagi tujuan keterjaminan makanan, saya tak rasa rakyat akan marah kalau sebahagian peruntukan itu diberikan dengan syarat hasil dia dapatlah. Jangan jadi NFC sekali lagi. Kan? Jadi contohnya, kalau ada 1 bilion, jangan duk umum bilion-bilion orang tak nampak hasil. Kalau contohnya, saya rasa khazanah diberikan tanggungjawab untuk menghasilkan satu syarikat industri tani yang diusahakan secara profesional dengan bermodalkan yang baik, dan dia boleh melatih dengan teknologi tinggi, dia ada boleh bekerjasama dengan Felkra dan sebagainya. Benda ini boleh dibuat dengan cepat. Sama juga contohnya peneroka Felda kan. Kalau sekarang ini mereka bagi balik tanah mereka untuk diuruskan oleh Felda, Felda Teknoplan kan. Kalau Felda Teknoplan boleh mengenal pasti dan memastikan, melihat kesesuaian tanah, ada produk-produk makanan yang boleh diusahakan secara komersial, perkara ini boleh saja disebut kepada peneroka-peneroka dan pelbagai skim boleh dibuatkan. Sama ada peneroka-peneroka membentuk koperasi sesama mereka sendiri untuk mengusahakan tanaman, sama ada mereka menyewakan kembali kepada Felda Teknoplan. Dan soal guna tanah ni Syuk kan, yang menarik begini kan, saya bukan agronomis lah.
Aku yang pernah menguruskan agro perdagangan, satulah aku pernah berada dalam petrochemical industri dulu. Jadi salah satu bahan petrochemical ni ialah baja. Jadi sebahagian daripada itu, dari situlah saya belajar sedikit sebanyak mengenai peladangan dan sebagainya. Dari segi guna tanah, beza tau. Guna tanah untuk komoditi, tanaman komoditi dengan guna tanah untuk tanaman makanan. Guna tanah untuk tanaman komoditi ni lagi besar. Kalau 10 hektar itu bukan economies of scale lagi. Dia mungkin 100 hektar, 200 hektar baru dapat economies of scale. Guna tanah untuk makanan sebenarnya dari segi economies of scale atau skala ekonomi yang membolehkan ia diusahakan secara komersial, dia lebih kecil. 10 hektar plot yang peneroka-peneroka Felda ni ada, mungkin sebenarnya sudah boleh diusahakan secara komersial yang pulangannya itu sudah pun membolehkan dia menggaji orang, mula menggunakan teknologi dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya boleh dibuat dengan tersusun asalkan dasar kerajaan itu melaraskan supaya sektor pertanian dan industri makanan ini menjadi sektor komersial yang diberi keutamaan, dan mandat itu mesti diterjemahkan melalui badan-badan dan syarikat-syarikat yang selama ini mungkin dah dia buat sawit dan sawit itu mendatangkan wang, dia teruskan kan. Baik, Tuan Fizi, tentang saya petik ada satu tentang rakyat marah tadi yang saya Fizi sebut. Rakyat marah, akan ada orang yang marah kalau pivot ni berlaku, perpindahan ni berlaku daripada industri kepada makanan. Tapi ada satu benda yang menarik ialah makanan ni adalah faktor penting untuk keamanan negara. Saya baca apa yang berlaku di Sri Lanka sekarang adalah sebab aku orang mula-mula cakap kat Sri Lanka. Diorang kuang gelak kat aku cerita kat Sri Lanka tu kan. Itu sebab ketandusan makanan, rakyat mengamuk. So orang kata, saya baca ada tulisan, adalah amat berbaloi kalau kerajaan usahakan kemandirian makanan ni sekarang. Sebab kalau tak, satu hari nanti, ini kalau tak buat, rakyat akan lebih marah. Tentang guna tanah ni, Saudara Fizi, Kedah adalah satu contoh saya rasa. Tentang ada pakar ekonomi mengatakan, Kedah ni sekarang ibaratnya berkorban untuk menghasilkan sara diri dalam padi. Salah satunya stockpile yang kita ada kat Malaysia ni katanya ada beras saja yang kita ada simpanan, yang lain semua tak ada. So Saudara Fizi melihat macam mana usaha, sebab stockpile ni berkait rapat juga dengan apa yang Saudara Fizi sebut dalam sesi forum ni pada awal dulu. Bagaimana usaha kerajaan nak menghasilkan, kalau satu negeri Kedah tu menghasilkan padi untuk kita ada stockpile dalam beras, bagaimana yang sektor-sektor yang lain untuk kita menghasilkan stockpile yang bagus? Dia banyak laras dasar yang boleh dibuat. Sudah tentu kita kena kaji secara mendalam. Contohnya bagaimana negara-negara Eropah memastikan keterjaminan makanan dan kemandirian mereka. Mereka memberikan subsidi kepada petani. Baik. Sama di US, mereka beri subsidi kepada petani. Sebab bagi diorang, satu, kalau kita tak bagi subsidi kepada petani, maka pertanian itu tidak boleh berada pada peringkat komersial. Bila tak boleh berada pada peringkat komersial, orang tak jadi petani. Bila tak jadi petani ni langsung tak ada orang usahakan makanan, maka semua orang, kalau kat Eropah semua nak jadi engineer, sebab akhirnya mereka bergantung kan. Jadi ada satu jalan, contohnya kalau kita nak pastikan bahawa kita ada industri tani dan sumber pemakanan yang boleh berdaya saing sehingga boleh diusahakan pada peringkat komersial, ada insentif dan dasar utama. Yang boleh dipertimbangkan ialah daripada memberi subsidi kepada pembelian semata-mata, iaitu di peringkat demand, di peringkat runcit. Apa kata kalau kita pertimbangkan bagi subsidi di peringkat pengeluaran? Contohnya kan. Itu satu. Ini dasar yang biasa dibuat di Amerika pun ada, di Eropah pun ada kan. Di Eropah dia panggil Common Agricultural Policy kan. Sudah tentu kita kena tengok
peraturan dunia, kita kena berhati-hati supaya itu dilihat tidak anti perdagangan dan sebagainya. Tapi dia telah pun dibuat, kan? Itu satu. Yang kedua, seperti yang saya sebut juga tadi, bahawa industri pemakanan ini dia adalah satu rantaian daripada huluan, iaitu yang menanam, all the way kepada hiliran, iaitu yang menjual. Dia ada juga midstream, pertengahan, contohnya perkilangan. Kalau kita fikir dulu Syuk, kan, bila kita mula mengusahakan kelapa sawit, kau ingat kilang ni tiba-tiba pup ada dengan tanam kilang ke? Dia tak. Dia berlaku pada peringkat yang sama. Dia bermula dengan membuka tanah dan memberi tanah kepada peneroka-peneroka ini, melatih mereka. Kemudian mereka mula menanam. Pada masa mereka mula menanam tu, kerajaan memberikan insentif sara hidup supaya sementara dia nak tunggu pokok tu besar, dia ada untuk makan, kan. Kemudian kerajaan kena membina midstream, kena membina mill, loji kelapa sawit, pemproses kelapa sawit. Kemudian kena bina infrastruktur dan sebagainya. Kalau kita nak beralih dan menyelaraskan industri kita ke arah itu, maka kita kena tengok berapa banyak pelaburan kita, tumpuan kita ke arah soal sektor industri pemakanan dan pertanian. Selama ni tak berlaku. Selama ni kita sembang je. Kemudian sistem yang televisi sebut tadi tu hanya berlaku pada sawit saja. Hanya berlaku pada sawit sebenarnya. Kalau tengok kepada beras, lagi teruk lama-lama lembaga padi beras negara lah apa-apa, lama-lama jadi jadi monopoli, kemudian diswastakan dan sebagainya, kemudian dikawal, kan. Apa yang kita sebut sebenarnya telah dibuat untuk industri sawit, tetapi sebab dia lumayan dan kita menjadi ketagih kepada sumber kewangan yang dibawa oleh sektor peladangan ini. Tambah lagi pula sekarang sebab toke-toke ahli politik yang bersama dengan toke ni dia fikir macam ni, mula aku bagi tanah engkau untuk buat ladang kelapa sawit, tanam kelapa sawit ni aku kaya 10-20 tahun, lepas tu bila kelapa sawit tu dah tak boleh, tanah tu aku punya, aku buat taman perumahan pula. Jadi 20 keturunan tak habis duit. Jadi sebab itu peladangan ni menjadi sangat menguntungkan bagi beberapa kerat yang berpandangan begitu. Kalau kita nak alihkan, sudah tentu kita kena pastikan bahawa pelaburan, tumpuan, insentif, dasar itu merangkumi semua daripada huluan, iaitu penanaman, kepada midstream, pertengahan, dari segi pemprosesan kilang, dari segi apa sumber lain yang diperlukan untuk penanaman yang baik, baja contohnya. Soal dedak dan soal pemprosesan, kemudian downstream kepada soal pembungkusan, soal pemasaran, kan. Kita ada pelbagai yang pharma pun ada, yang ini dah ada, tapi pandangan ini mungkin ada orang tak bersetujulah, kan. Saya berpandangan bahawa selagi sesuatu industri itu tidak diusahakan sebagai industri untung rugi, is not commercial, dia tak jadi. Dalam bahasa Inggeris maksudnya business efficiency, maksudnya kecekapan sesuatu operasi itu dia berkait rapat dengan motif keuntungan. Manusia macam itu, kalau dia untung, kalau dia ada hasil laba daripada itu, dia buat betul-betul. Ya, betul. Apabila pemasaran semua ini dibuat sebagai sebagai hanya fungsi kerajaan untuk membantu petani-petani kecil, petani ni kekal kecil sampai bila-bila lah. Kecuali usaha itu dibuat pada peringkat yang skala yang besar, kemudian petani-petani kecil ini menjadi sebahagian daripada ekosistem bekalan, sama ada dia membekalkan kepada syarikat atau kemudian menjadi vendor dan sebagainya.
tak ubah sama seperti kita membina industri minyak dan gas kita. Bermula dengan Petronas, kemudian kita mula korek minyak. Tapi bila korek minyak ni, ada orang kena pasang pipe lah, ada orang kena buat tu. Maka Petronas kemudian membina vendor-vendor yang kaya-kaya ni jadi vendor macam ni lah. Sama juga kalau masa yang depan, untuk mengkayakan orang dalam industri pertanian semua ni, kita kena membina ekosistem itu. Tapi ekosistem itu mesti ada, orang kata, teras dia. Dan terasnya itu selalunya mestilah syarikat atau perusahaan yang ada mandat komersial dan sumber kewangan dan teknologi. Baru dia boleh buat. Faedahnya berganda Saudara Fizi. Kalau ikut metod yang Saudara Fizi sebut ni, pertama, of course lah dia ada untung dan rugi. Dia memberdayakan petani, dia memberdayakan sistem. Dalam masa yang sama, kita juga sedang membina satu kemandirian makanan. Kita ada taklah kerisauan yang kita risau hari ini akan berlaku memperkasa industri makanan dan juga memperkasa proses sara diri makanan di masa akan datang. Saudara Fizi, kita dah menghampiri berapa minit kita bersiaran ni. Dalam untuk kesimpulan penghujungnya, saya nak minta Saudara Fizi ringkaskan bagaimana mungkin dalam proses perbincangan kita pada hari ini tentang kedaulatan ataupun kemandirian, keterjaminan makanan tu, bagaimana proses yang harus berlaku yang segera perlu dibuat oleh kerajaan Malaysia dalam nak menutup kerisauan kita tentang isu ini? Soal bekalan makanan, because bila kita bercakap tentang keterjaminan makanan, maksudnya kita fokus kepada supply side bekalan, kan. Ini sesuatu yang mengambil tempoh masa pertengahan ke lama. Ada jenis tanaman yang dia bersifat singkat, mungkin beberapa bulan dah boleh dituai. Ada yang bersifat lama sikit, mungkin 1 tahun dan sebagainya, kan. Jadi dia melibatkan dasar dan tindakan yang perlu dibuat secara selari, kan. Kalau saya boleh sebutkan beberapa perkara yang perlu dibahaskan dan dipertimbangkan dengan cepat. Pertama ialah untuk kita mengalihkan dan melaraskan balik tumpuan ekonomi daripada tanaman komoditi supaya guna tanah seperti yang Syuk sebut tadi itu lebih seimbang, supaya ada guna tanah untuk keterjaminan makanan. Kita hanya boleh bermula dengan cepat supaya kita bukan seimbang dengan majlis demi majlis ini, dengan kita memberi mandat kepada agensi dan syarikat dalam kawalan kerajaan terlebih dahulu. Itu termasuklah Felda, mungkin Felkra, mungkin Rizda, itu juga termasuk mungkin syarikat-syarikat di bawah khazanah, syarikat-syarikat GLC yang lain, Saimdabi contohnya. Mereka ada mandat dan mereka mendapat wang suntikan daripada kerajaan sebelum itu, kan. Jadi mereka boleh diberikan menjadi rakan kongsi utama ke arah ini. Sementara perkara ini berlaku, maksudnya mereka mungkin ambil 1-2 tahun untuk melaraskan dan mula projek-projek skala besar ini berlaku, kan. Kita juga perlu memikirkan secara serius mengenai dasar-dasar insentif yang kita boleh buat. Ini termasuklah juga seperti yang saya sebut, subsidi pertanian itu kepada sumber bekalan supaya kita boleh mengimbangkan di antara subsidi yang selama ini 100% kepada runcit, tetapi juga di pertanian, di bekalan, supaya kita boleh, bila kita boleh mempelbagaikan sumber bekalan, harapan kita ialah gangguan bekalan itu tidak kerap, dan bila gangguan bekalan itu tidak kerap, harganya itu lebih terkawal. Jadi kita berkemampuan untuk mengawal harga seperti yang dikehendaki oleh pengguna, tetapi pada masa yang sama subsidi itu dialihkan untuk memastikan sektor perbekalan makanan itu berkembang. Berbanding dengan yang ada sekarang ni, 100% kita bagi semata-mata kepada soal peruncitan harga makanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi perkara-perkara yang pernah dibuat oleh negara lain, contohnya subsidi
pertanian untuk menggalakkan dan memastikan industri tani itu boleh berlaku pada skala yang besar, itu boleh dipertimbangkan. Tuan Fizi, ada pandangan menarik. Ada mengatakan Kedah sebagai negeri jelapang padi, pengeluar padi, tanahnya sebahagian besar digunakan untuk padi, tapi tak mendapat sebarang apa-apa insentif negeri kepada pusat kepada negeri seperti ini. Apakah itu benda yang bagus, Tuan Fizi? Maknanya Kedah patut dapat something daripada pusat sebagai pengeluar padi. Ada pandangan yang begitu. Tapi sebab apa kerajaan Kedah nak dapat pula? Kalau nak bagi subsidi, bagi kepada petanam padi je tak? Baik. Kalau akulah kan. Jangan pula Selangor lepas ni nak pergi tanah apa, Selangor kata saya nak subsidi juga. Tak, bagi saya lah. Subsidi itu sewajarnya diberikan terus kepada petani. Kan. Saya faham kalau kerajaan Kedah buat bising macam tu. Sungai pun dia nak claim kadang-kadang. Sebab alasan kerajaan Kedah mungkin begini, alasan kerajaan negeri lah kan. Mungkin begini, dia kata, ialah kalau tanah semua untuk pertanian, hasil untuk kami kutip cukai pertanian tu rendah, jadi kami miskin. Sebab lebih baik untuk kerajaan negeri untuk menukar tanah pertanian ni menjadi tanah perumahan atau industri supaya cukai pintu dan cukai tanah naik tinggi kan. Sebab itu kita tak boleh bergantung semata-mata kepada huluan pertanian, penanaman semata-mata. Kita juga perlu bina seluruh ekosistem, iaitu kalau padi dia perlukan kilang. Kalau stok penimbal dia perlukan loji kan. Jadi samalah. Padi perlukan perkilangan, pemprosesan, pembungkusan. Jadi dia bukan, jangan tengok yang dekat tanah itu sawah saja. Sawah tu saja. Tengok kepada keseluruhan rantaian kan. Jadi tapi pandangan saya lah, sepatutnya tak bolehlah begitu. Mana-mana kerajaan negeri pun mereka perlu melihat bagaimana boleh bekerjasama dengan kerajaan pusat ataupun pihak swasta untuk membina ekosistem pertanian yang baik, kerana ekosistem itu akan mewujudkan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan akan membina lebih banyak rumah. Rumah itu kamu kutiplah cukai kan. Jadi dua perkara tadi kan, melayan Kedah, kerajaan Kedah letih juga kan. Dan yang ketiga dari segi perkara yang boleh dibuat dengan cepat ialah membuka ruang lebih banyak tanah-tanah kecil dan menjemput anak-anak muda, orang biasa dengan diberi latihan yang tepat melalui skim nasional untuk mereka mengusahakan tanaman kecil-kecilan bagi menampung permintaan kawasan. Supaya rantaian bekalan itu tidak bergantung kepada luar kawasan semata-mata, import semata-mata. Kalau sayur dan beberapa macam cili semua ni, sepatutnya tak payah import lah kita. Sepatutnya boleh kan. Tapi kadang-kadang orang nak buat tanah tak ada, tak ada orang. Jadi kerajaan boleh bersifat lebih kreatif untuk tujuan-tujuan inilah kan. Dan yalah, aku bukan Menteri Pertanian, jadi tak payahlah. Kadang-kadang orang kata, kamu pun bukan ada penyelesaian. Yalah, aku tak dibayar gaji untuk fikir penyelesaian. Bukan aku yang makan 80-90 ribu ringgit sebulan ni kan. Jadi, yang kita nak buat ialah kita nak yakinkan rakyat di luar supaya mereka boleh melihat soal keterjaminan makanan ini satu penting. Yang kedua, ada cara. Yang ketiga, sumber itu perlu dialihkan. Dan yang keempat, ini hanya berlaku apabila kerajaan yang memerintah, baik Pakatan Harapan ke, baik keluarga ke, baik BN ke, dia mengangkat perkara ini dan meletakkan orang yang benar-benar boleh mentadbir kan. Jadi kalau tak berlaku hari ini, minggu depan, bulan depan kan. Tapi akhirnya bila perkara ini menjadi bualan dan rakyat menerima, insya-Allah tekanan itu akan sampai kepada ahli-ahli politik. Dia bukan sesuatu yang boleh berlaku serta-merta, tetapi paling kurang kita biarlah bawa isu ini kepada rakyat supaya politik ini juga bercambah idea, bukan semata-mata soal kau salah aku salah. Dan yang itu yang harap kita ialah lebih ramai yang akan menyumbang idea dan itu akan membuka mata lebih ramai orang tentang perlunya keterjaminan makanan di negara ini.
Baik, Saudara Fizi, kita dah bersiaran hampir 1 jam. Terima kasih banyak Saudara Fizi tentang topik hari ini. Saya rasa dia kerisauan yang orang kata apa, acah-acahan. Bukan acah-acah, agak-agak. Orang nak risau ke tak risau ni, nak risau. Tapi sebenarnya kita bukan nak menakut-nakutkan, tapi dia real. Dia akan berlaku. Dia akan berlaku. So, kita mengharapkan daripada perbincangan hari ini, kawan-kawan kita kat luar sana yang sedang menonton dapat memahami bahawa isu ini benar dan realiti ini sedang kita hadapi. Dan perlu, seperti mana Saudara Fizi bentangkan tadi, ada beberapa langkah penting yang perlu diambil, yang perlu dibuat sekarang. Saudara saya yang menonton, kalau ikuti daripada episod awal Ayuh Malaysia ni, dah banyak sebenarnya saranan yang dicadangkan sendiri oleh Saudara Fizi, dan dia berkait rapat sebenarnya antara satu sama lain. Dari satu topik ke satu topik, dia ada perkaitannya. Daripada topik yang pertama, Saudara Fizi bercakap berkenaan stok penimbal ataupun stok bekalan kita. Hari ini kita bercakap juga, berkait juga dengan benda yang sama. Dan hari ini Saudara Fizi membentangkan tadi tentang bagaimana kita boleh bekerja ke arah kemandirian ataupun keterjaminan makanan ini. Kerajaan boleh memberi mandat dan dana kepada agensi untuk mengusahakannya, dan yang akhir sekali ialah cadangan keempat tadi, boleh menghak-upayakan atau memberdayakan anak muda sebagai agro-usahawan untuk bekerja ke arah apa kita kata, kemerdekaan. Cili pun kita nak import semua sekali, padahal itu boleh kita usahakan sendiri. Baik, sebar-sebarkan kepada kawan-kawan kita kat luar sana. Ayuh Malaysia akan terus membentangkan topik-topik sebegini untuk kita fahami dan untuk kita berpijak di bumi yang nyata tentang apa yang Malaysia perlukan. Sila ke ayuhmalaysia.org untuk ikuti perkembangan kempen Ayuh Malaysia. Di situ anda boleh menyumbang, anda boleh terlibat dengan pelbagai aktiviti yang akan dijalankan. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Fizi. Akan jumpa lagi di episod yang akan datang dengan topik yang lebih menarik, dan sebar-sebarkan. Kita bertemu lagi di masa dan waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.